Okey, sebelum ni aku dah tunjukkan kat korang tentang fundamental analysis dan apa faktor-faktor yang kita nak tengok. So hari ni kita nak narrow down sikit tentang shares outstanding dan juga float, dan kenapa kita kena tahu tentang ni selepas ini. Okay, Assalamualaikum kawan-kawan. Bertemu kembali dalam kelas kita yang seterusnya. Jadi hari ni kita akan tengok tentang, masih lagi dalam bab fundamental analysis, tapi kita akan review tentang shares outstanding dan juga float. Jadi apa maksud benda ni? Shares outstanding ataupun shares issued dan juga float. Okay, jom kita tengok definition dia. Alright, so what are shares outstanding? Shares outstanding refer to a company stock currently held by all its shareholders, including share block held by institutional investors and restricted shares owned by the company officers and insiders. Apa maksud dia? Ialah shares yang diapungkan oleh syarikat. Actually dia ialah semua shares yang dikeluarkan oleh syarikat yang dimiliki oleh sama ada institutional ataupun owner itu sendiri, dan juga termasuklah yang diapungkan ke public. Jadi untuk kita tengok, kita boleh pergi ke website ni, bursamarketplace.com. Contoh kita ambil satu saham. Okay. So dekat dalam Bursa Marketplace, dia ada dekat sini, bila kita dah pilih satu saham, di sini ada ownership. Kita pergi ke ownership dan sini kita akan tengok top 10 investors. So ini ialah semua investor-investor yang mempunyai pegangan di dalam saham HLT. HLT ni lah glove second tier punya glove. Third tier kot. Dan inilah dia punya pemegang saham. Top 10 investors ni boleh jadi semualah, sama ada individu ataupun company. Dan di bawah ni ialah ownership type, maksudnya individual investor. Kita ada 29 orang yang mewakili 55.84%. Dan kita ada corporation yang mewakili 3 investors sebanyak 10.75%. Nampak? So ownership type dari segi ni, inilah pegangan dia, maksudnya 10.75 dengan 55.84. So 55.84 dengan 10.75. Jadi sebenarnya kalau kita lukis graf kat sini, jadi kita ada hampir separuh ataupun lebih separuh, 55.84% ialah individual investor. Kemudian kita ada lagi 10.84 ialah corporation. Jadi ini lebihan dia berapa? 34%. Jadi sekarang apa yang kita tengok di sini, yang warna hijau ni sebanyak 34% ialah saham yang diapungkan kepada public. So yang ni kita panggil balance float. Float tu sebenarnya semualah, tapi kita panggil balance float tu yang tinggal sahaja, iaitu 34% balance float untuk saham HLT. Maksudnya 55.84 dan 10.4 ni setelah dimiliki oleh individu dan company, dan tinggal 34% sahaja yang tinggal untuk kita dagang, untuk kita berdagang lah. Beza. Okey, kita tengok satu lagi company. Okey, so yang ni ialah company HLT. Jom kita tengok company lain pula. Let's say kita pilih daripada sektor yang sama. Okey, so kalau HLT, let's say K Plus lah. Dulu sebenarnya HLT ni dengan K1, tapi tak apa, K Plus. Okey, so kita tengok ownership. Okey, sama juga, kita akan tengok top 10 investor kat sini, kita tak kisah. So kita akan tengok di sini. Nampak di sini ada lebih banyak. Dia ada individual investors 44%, dia ada corporation 12%, dia ada mutual fund. So the mutual fund pun dalam ni 0.08%, hedge fund pun ada 0.07%. Okey, so ini ialah K Plus. Okey, so K Plus. Okey, so untuk K Plus, so kalau kita boleh buat graph, jadi kita ada 24%, so about satu quarter 24%, kemudian dia ada 4%, 2%, 1%, so 4, 5, 6, 7, so 7% lagi kan. So sini dah occupied. Jadi berapa lagi float yang ada? So dia ada banyak lah di sini kan. So ada berapa? Sini ada lebih kurang 69%. So nampak balance float dekat sini ada 69%. So kita boleh tengok sini. Sini float dia 34%, ini float dia 69%. Okey, ini balance float. Kita tengok pula shares outstanding dia ada berapa antara HLT dan juga K Plus. Malaysia Stock Biz HLT. So HLT number of shares sebab 615. Untuk HLT shares outstanding 615 million shares lah. Okay, tengok K Plus pula number of shares 550. Shares outstanding 550.
million shares. So kita nampak perbezaan dia. HLT dengan balance float 34%, shares dia ada 615 million shares. K Plus 69%, shares outstanding dia ialah 510 million shares. So kalau ikutkan, sebenarnya mana yang lebih rendah? Of course, kalau kita just tengok daripada compare antara dua-dua ni, kita akan nampak HLT lebih rendah, iaitu 34%. Yang mana 34% of 612 ni lebih kurang 209 million shares, dan yang ini pula ialah lebih kurang 379 million shares. Jadi kalau ikutkan, sekiranya volume tu masuk sama, HLT sepatutnya akan naik lebih, sebab dia punya bilangan number of shares lebih kecil, float dia lebih kecil daripada K Plus. Tapi bila kita tengok kepada sektor leader laggard, K Plus ni second tier, HLT ni dah macam third tier. Jadi sebenarnya ikut volume K Plus berkali-kali ganda lebih banyak daripada HLT. So that's why K Plus sebenarnya, walaupun kita nampak float dia tinggi, tapi tapi K Plus pergerakannya lebih laju daripada HLT. Sebab kalau ikutkan harga sekarang, harga dia K Plus dia ialah 2.64, sedangkan HLT lebih kurang 1.3 macam tu. HLT 1.22. So kita nampak harga dia lebih murah daripada HLT. So sebenarnya ini nak menunjukkan kalau volume yang masuk sama, HLT akan lebih mudah pergi daripada K Plus, sebab dia hanya 34% daripada 615 million shares. Maksudnya dia cuma ada 209 million shares sahaja yang akan dijual beli oleh public. Sedangkan K Plus dia ada 69% float, sangat besar, tapi dia ada 379 million shares, which is double daripada apa yang ada. Walaupun begitu, kita boleh tengok juga sebenarnya banyak yang jerung yang ada dalam ni. Dia ada mutual fund, dia ada hedge fund, dan yang ini pun tak semestinya latest, kemungkinan ada perubahan-perubahan disebabkan situasi COVID kan. Jadi ada beberapa. So sebenarnya apa yang kita nak cerita kat sini, semua shares dia ada shares outstanding, kemudian ada balance float. Float ni 100%, balance float ni yang tinggal untuk kita dagangkan, which is 34%, 69% dan juga lain-lain. Nak cantik, kita akan ambil yang float yang kecil dalam sektor tu. Maksudnya pasti kita kena kajilah dalam satu sektor tu ada float yang kecil, itu yang kita boleh cuba masuk lah. Tapi dia bergantung kepada sentimen juga. Kalau dia tak ada volume, orang tak minat nak beli, float kecil macam mana pun, dia still bergantung kepada sentimen juga. Kalau float kecil pun tapi tak ada volume, dia tak pergi juga. Walaupun float besar sekalipun, ada volume, dia akan pergi. So macam itulah sedikit tentang shares outstanding dan juga float. Sebenarnya benda ni ialah demand versus supply. Demand versus supply. So volume ialah demand, supply ni inilah shares outstanding, float, balance float. Inilah supply. Volume ni demand, volume ni pembelian, penjualan, itu yang akan mendatangkan volume. Supply ialah balance float. Supply ni tak berubah, sama je. Jadi bila lagi banyak demand, dia akan ada pergerakan, maksudnya naik atau turun macam tu lah. Okay, alright, itu saja. Okay, Assalamualaikum.